Kembali lagi kita di dalam isu semasa bersama saya. Hari ini kita ada topik hangat. Siapa yang kita nak invite untuk berbincang iaitu pakar ekonomi kita iaitu Encik Ronnie Lee. Hai, apa khabar semua? Kita jumpa lagi sini. Ya, isu hangat apa yang hari ini saya nak tanya iaitu PRU 15. Kan tengah sangat hangat kan? Bagi you, ekonomi dengan pemilihan pemimpin adakah efek pada negara kita? Oh, ini mestinya memberi kesan yang besar. Sebab sebagai pemimpin, terutamanya kita bercakap Perdana Menteri. Okey, seorang Perdana Menteri untuk meneraju negara kita kena sangat berpengaruh. Maksudnya berpengaruh, dia dapat menarik minat daripada pelabur-pelabur dari luar negara, terutamanya daripada negara barat macam US, Jepun, China, untuk melabur di negara kita untuk meningkatkan ekonomi. Selain daripada itu, pemimpin-pemimpin ini kena tegas dengan dasar-dasar yang dilaksanakan oleh mereka, terutamanya dalam pembahagian subsidi, pembahagian pembelanjaan kerajaan. Okay, sebagai contoh, kita boleh tengok masa Tun M. Kenapa ekonomi Malaysia sangat baik dan bergelar sebagai harimau Asia. Kalau cerita Tun M ada 2 kali jadi Perdana Menteri. Mana yang you contohkan? Oh, yang kali pertama. Yang masa dia muda. Masa dia muda. 2 tahun lah. Ya, betul. Okey. Okey, semasa Tun M, dia sangat berpengaruh, dia sangat lantang bersuara di arena antarabangsa. And then dengan dasar-dasar macam dasar Pandang ke Timur, kan dia tengah banyak membantu negara Malaysia dalam ekonomi membangun dengan pesat dengan projek-projek yang dilaksanakan macam bangun dan berkembang Petronas, Putrajaya, KLIA, Sepang F1. So ini semua ni dibuat masa Tun M. So bila PRU 15 ni, kita memerlukan seorang pemimpin yang berkaliber seperti Tun M yang dapat menarik minat pelabur daripada negara asing untuk melabur di Malaysia dan membuka peluang pekerjaan bagi rakyat-rakyat Malaysia untuk bekerja. Kalau seseorang pemimpin tu lemah, then tenggelamlah ke negara kita. Kalau you kata seperti Tun M, adakah ini membeli Tun M kali ketiga jadi Perdana Menteri? Tidak. Bagilah Tun M rehat. Dia orang dah 90 lebih dah, bagi dia rehat lah. Cukup lah. Kita bagi generasi baru macam Banyak lagi orang yang boleh bagi pemilihan. boleh beli. So yang penting kali ini rakyat kena memilih orang yang mereka rasa boleh memimpin kerajaan seperti zaman kegemilangan waktu Tun M mentadbir negara 22 tahun. Betul? Tapi kita juga tengok yang baru-baru ini seperti Perdana Menteri Prime Minister England 45 hari. Dia pun nasib dia yang paling pendek seorang Perdana Menteri yang orang kata nyawanya sangat pendek. Tahu tak apa punca ni? Okey, kita tengok bagi negara-negara luar, seorang Perdana Menteri, diorang berani untuk meletak jawatan. Sebab apa? Kalau dasar-dasar ekonominya mereka laksanakan tak berjaya atau gagal dilaksanakan dengan berkesan, mereka akan terus letak jawatan. Apa kegagalan itu Theresa Perdana Menteri yang 45 hari di England? Banyak dasar-dasar ekonomi dia buat telah menambah buruk lagi keadaan. Seperti dia orang memotong subsidi dan memberi dasar ekonomi yang kurang memberansangkan, yang membuat ramai rakyat-rakyat di England. Saya tahulah dia tolak itu orang kaya punya tax, menyebabkan itu wang England pound sterling jatuh. sudah jadi $1 1 pound sterling yang telah berlaku lah kan. Okey, kalau begitu selepas pilihan PRU 15, katakanlah pemimpin sudah dipilih oleh rakyat dan tak boleh menyesal lah, dah pilih kali ni sudah akta melompat tak ada kan, kata tak lompat lagi lah. Sang kata kalau di sana dia kena hidup mati dekat sana parti dia. Apa yang paling penting untuk kerajaan baru selepas PRU 15 nak melaksanakan untuk ubah baik lagi ekonomi Malaysia? Okey,
Dalam PIU 15 ni, kita boleh tengok ada 3 gabungan di mana ada Barisan Nasional, Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. Apabila kalau tiga-tiga gabungan ini tidak dapat majoriti mudah, maksudnya mereka perlu bergabung. Yang apa yang saya risaukan, apabila gabungan pertama, sebagai contoh Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional, okey, mereka bergabung buat kerajaan. Lepas tu belakang Perikatan Nasional lari ke Pakatan Harapan. So kita akan hadapi satu gabungan kerajaan yang sama dengan 2018 lagi. Akan jatuh kerajaan. Maksudnya ialah maksudnya parti yang lompat, parti bukan boleh orang yang lompat. Okey. Akta lompat parti itu untuk individu sahaja. Oh. Tapi gabungan boleh bergabung daripada Barisan Nasional atau ke Pakatan Harapan atau Harapan kepada Barisan Nasional atau sebagainya. Yang ni yang kita takut. So anda kena pilih bagi gabungan satu gabungan itu kuat Untuk dan membentuk kerajaan. pemilihan majoriti Betul. baru boleh menstabilkan kerajaan yang ekonomi. Betul. Dan membaikkan rakyat kita hidup lebih meningkat lagi, Betul. lebih baik lagi kan. Betul kan? Sebab mereka boleh laksanakan dasar-dasar ekonomi yang lebih mantap daripada gabungan lompat sini lompat sana atau bertukar arah. Okey, apa yang kerajaan yang patut buat? Nombor satu, mereka patut memberi pemberian subsidi itu. Yang ini nanti saya cerita di belakang. Dan nombor dua, kerajaan perlu tangani isu rasuah, kentigirisan aliran keluar duit Malaysia, pendapatan negara. So isu rasuah ini harus ditangani dengan segera dan menarik pelabur asing yang memberi keyakinan yang tinggi kepada pelabur asing untuk melabur di Malaysia, di mana Malaysia 100% menangani rasuah. Yang ini isu pertama yang kerajaan Malaysia kena buat, bagi keyakinan kepada orang luar. Nombor dua, kestabilan politik. Macam tadi saya cakap, gabungan-gabungan ini kena dapat majoriti yang kuat. Jangan dapat macam Barisan Nasional 30%, Harapan dapat 30%, Perikatan Nasional dapat 30%. Kalau ada masalah ini dan negara akan mengalami, Dia takut cerai, kahwin cerai. Dia akan jadi balik ke betul, dulu lompat individu, sekarang lompat parti. gabungan Gabungan lompat. Betul. Dan mungkin ada yang kata jawatan tak cukup, so tak sokong. Betul. So ini sudah kira ialah mata berita kan, bukan untuk rakyat pun. Betul. Sebab kalau ini macam ialah sebab dia tak ada jawatan, dia lah sanggup nak jatuhkan kerajaan yang baru ditumbuhkan, betul kan? Betul. So Kestabilan politik itu kena solid lah. yang Ketiga, macam saya cakap, pemberian subsidi itu. Kerajaan harus memberi subsidi bersasar tepat kepada golongan B40, betul-betul B40. Dia tak boleh macam bagi secara menyeluruh. Seperti minyak bagi semua RM2.05 sen bagi semua orang. So orang kaya pun boleh pump, orang miskin pun pump, sama. Subsidi minyak, sawit dan subsidi seterusnya. Itu saja hari ini isu semasa yang kita berbincang. Buah pisang dalam laga. Pilih dengan bijak untuk masa depan negara. Bersama saya, David Teo. Like, share, subscribe.